Selamat pagi, Pejabat Menteri. Hello, selamat pagi. Ini apa pejabat Perdana Menteri ke? Cik, beritahu siapa bercakap jalian ni? Okey, Puan, nama saya Haridas. Mengenai aduan saya yang hantar kepada Perdana Menteri, masih saya tak dapat respon. Dulu saya pernah call nombor ni. Puan yang jawab call saya ke ataupun orang lain? Berkaitan apa, Cik Haridas? Okey, mengenai satu aduan bertulis yang hantar kepada Perdana Menteri tiada respon. Okey, saya cakap kronologi dia lah. Saya hantar aduan ni pada Januari 7 hari bulan Januari tahun ni kepada Perdana Menteri secara bertulis ke email beliau lah. Okey, dan juga kepada saya sisikan aduan tu kepada Dato' Fariza. Okey? Okey, lepas tu dalam hampir 3 minggu kemudian saya call balik nombor ni dan saya diberi nombor seorang puan bernama Puan Farhana dan nombor ujung dia 1954. Okey? Dan saya cuba beberapa kali pada hari itu iaitu dalam pertengahan bulan Januari lah. Okey? Puan tu sekali angkat call saya dan puan tu mengesahkan dah terima surat saya dan puan tu juga faham kandungan aduan saya. Maksudnya puan tu dah baca surat saya. Okey? Dan saya bagi tahu puan tu cuba sila balas secara bertulis ke email saya apakah arahan Perdana Menteri. Apakah status aduan saya tersebut. Lepas tu sampai hari ini tak ada respon. Okay, tak ada respon. Lepas tu pada dalam 2 minggu yang lepas, okay, saya cuba hubungi unit komunikasi korporat untuk bagi tahu pasal masa tu tak ada orang angkat call di Pejabat Perdana Menteri. Okey, Puan Farhana dan juga saya cuba nombor ni, tak ada orang angkat call. Saya dah cuba beberapa hari, jadi tak ada orang hubungi saya melalui secara bertulis ataupun melalui call. Jadi saya hubungi bahagian komunikasi korporat dan mereka cadangkan untuk buat aduan kepada unit integriti di Jabatan Perdana Menteri. Dan saya dah tulis kepada ketua sana, ketua unit integriti di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan beliau pun tak respon. Dah 2 minggu lebih dah. Dan call beliau, nombor beliau pun tak angkat. Mana-mana pegawai sana pun tak angkat call. Dan secara bertulis pun tak nak respon. Dan seorang puan tadi sebentar tadi angkat call di unit integrity dan puan tu cakap rushing. Dan satu saja puan tu cakap tanpa sebarang respon daripada Pejabat Perdana Menteri kami apa nak buat. Itu saja dia punya clue lah. Dia bagi macam clue. Lepas tu puan tu cakap rushing. Lepas tu dia letak phone. Dia tengah rushing, dia letak phone. Jadi saya punya tujuan call, somebody must respond what's the status of my complaint. Puan macam mana? Farhana beritahu cik macam mana hari tu? Macam mana puan? Berhubungan dengan Farhana, dia maklumkan apa pada cik hari tu? Okey, puan tu macam cara puan tu cakap dah baca dah pasal puan tu faham kandungan aduan saya. Jadi puan tu bagi tahu saya pasal dalam aduan saya memohon satu penyiasat untuk aduan saya. Pasal aduan saya ni terlalu besar, ada 7 bahagian dalam tu, semuanya ancaman para pegawai kepada saya. Aduan ni berkaitan dengan beberapa tahun punya kejadian. Jadi saya minta satu penyiasat dan saya bagi tahu penyiasat tu jangan daripada PDRM ataupun ada kaitan dengan DPP ataupun mahkamah pasal kebanyakan aduan saya terhadap mereka. Jadi Puan Farhana bagi tahu oleh kerana kamu cakap 3 bahagian ni tak boleh masuk campur, jadi boleh tak kami hantar aduan ni kepada SPRM. Puan tu cadang macam tu. Jadi saya bagi tahu aduan ni lebih kepada salah gunaan kuasa. Mereka mengancam saya, mereka menganiaya saya, tak ada kaitan dengan rasuah. Jadi SPRM tak sesuai.
Jadi saya bagi tahu peruntukan undang-undang di mana dalam akta apa rahsia rasmi ada satu section memberi kuasa kepada menteri, mereka boleh setkan siapa-siapa pegawai ataupun siapa-siapa rakyat untuk memberikan kuasa polis. Mereka boleh bagi di bawah akta tu. Saya bagi tahu puan tu. Jadi permohonan saya ni ada peruntukan undang-undang di mana Perdana Menteri boleh bagi kepada kuasa polis kepada mana-mana pegawai untuk menyiasat kes ini sebagai macam polis. Saya bagi tahu puan tu macam tu, sila maklumkan makluman ni kepada pihak Perdana Menteri dan tolong respon kepada saya secara bertulis apakah arahan daripada Perdana Menteri dan apakah status aduan saya sekarang. Dah beberapa bulan puan, tengok dah hampir berapa bulan, dua bulan lebih tak ada respon. Faridah. Faridah, saya ada hantar surat kan, ada hantar email. Okey, sekarang ni cik cik punya surat aduan sedang diteliti dan untuk tindakan selanjutnya lah cik kena tunggu ya. Yelah, satu respon secara bertulis kena ada puan, official reply secara bertulis. Cik Haridah, macam saya bagi jawapan tadi, aduan cik sedang diteliti dan untuk tindakan selanjutnya. Diteliti oleh siapa puan? Daripada pejabat kita. Minta cik tunggu ya. Okey, tunggu dalam berapa lama puan? Pasal dalam okey puan, bagi saya ruang sikit. Di mana dalam aduan saya tersebut saya dah bagi satu tahap saya boleh tunggu. Kalau katakan tak ada satu tindakan yang adil dan wajar daripada Perdana Menteri kali ini pasal kali kedua puan. Sebenarnya aduan ni dah lama, setahun lebih dah aduan yang pertama tu. Okey, saya bagi tahu kalau tak ada tindakan yang betul, saya akan bawa aduan ni kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya tak boleh tunggu lagi lama. Satu pasal tak ada respon, tak ada dari segi pegawai pun, dari segi tujuh aduan tu pun saya tak nampak apa-apa pembetulan. Masih ada tanda-tanda jelas ancaman tu terus berlaku. Jadi saya tak nampak apa-apa tindakan diambil di atas. Ini macam seolah-olah mereka bagi alasan saja. Kami sedang timbangkan. Nak timbangkan apa? Permohonan saya itu sungguh jelas puan, di mana saya minta satu penyiasat. Okey, siasatan maksudnya mencari kebenaran. Saya dah buat aduan dan suspek-suspek saya bagi tahu dengan alasan saya. Mengapa saya suspek? Contohnya lah, saya cakap saya suspek polis yang memecahkan kenderaan saya, body motosikal saya, dengan alasan pada ketiga tu motor saya ada dalam balai polis rantau. Saya dalam tahanan polis. Jadi ini semua alasan-alasan kukuh untuk memulakan siasatan terhadap polis. Pasal suspek saya tu, mereka kena jawab bagaimana motosikal yang ada dalam balai bodinya patah. 2 kali puan. Kali ketiga di luar lah mereka potong body motosikal saya. Ini satu contoh saja. Kereta saya semua dibakarkan, macam-macam sudah jadi puan. So setiap kali saya bagi tahu, okey, dalam kejadian ni saya suspeknya siapa. Dan saya bagi alasan. Saya dah bagi alasan mengapa saya suspek mereka. Jadi ini semua daripada suspek menjadi satu tuduhan dan bawa ke mahkamah, kena ada satu siasatan. Itulah saya minta, permohonan saya jelas. Dan saya juga dah hantar balik satu lagi email kepada Perdana Menteri dengan menyatakan peruntukan itu dari seksyen mana. Dalam akta rahsia rasmi itu, seksyen mana seorang menteri ada kuasa untuk melantik satu penyiasat. Bukan daripada polis, menjadikan perkara itu bagi kuasa polis dan untuk siasat aduan saya. Semua tu saya dah maklum kepada Perdana Menteri melalui email. Jadi berapa lama nak mempertimbangkan puan? Puan, saya harapkan dalam 2 minggu lagi satu reply secara bertulis puan, daripada mana-mana pegawai ataupun daripada Perdana Menteri menyatakan apa tindakan yang sedang diambil untuk aduan saya puan. Boleh ke puan? Saya bagi lagi 2 minggu. Macam saya bagi tahu tadi ya, untuk tindakannya. Minta maaf, terima kasih kami PMO.